Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Speaker, kita bertemu semula di Dewan dengan kes COVID di Malaysia mencecah sejuta. Rekod tertinggi 17,045 orang setakat Ahad dan sudah 13 hari berturut-turut kes harian melebihi 10,000 sehari dengan kadar positif lebih 10%. Pelan pemulihan negara diumum oleh Perdana Menteri pada 15 Jun yang lalu. Kita mendengar roadmap dan ada perancangan supaya boleh keluar daripada perintah kawalan pergerakan secara berfasa. Ini memang amat dinantikan oleh rakyat, termasuk juga sidang kita hari ini dan bergantung kepada 3 faktor. Bilangan kes harian COVID, kadar penggunaan katil di wad ICU dan ketiga, peratusan rakyat yang lengkap terima vaksin. COVID terus menghasilkan varian yang baru yang berbahaya, disebut tadi mutasi berganda akibat varian Delta. Saya nak tekankan penting di skala ini kerajaan memperincikan bahawa ia bukan lagi akan menjadi pandemik yang mungkin berakhir dalam sekejap masa lagi, tetapi menjadi endemik. Maksudnya COVID-19 akan terus menular di kalangan masyarakat sebagaimana tularnya denggi. Ini penting untuk kita khabarkan kepada rakyat sedang kita mencapai 80% populasi dapat vaksin. Saya nampak juga strategi kerajaan bergantung dengan kejayaan program PIK. Alhamdulillah kadar vaksinasi baik, kedudukan antara yang terpantas di dunia berbanding Korea, Australia dan negara jiran. Hanya bimbang saya, Speaker, kalau kita buka secara terburu-buru, bergantung saja kepada kejayaan vaksinasi tanpa mengukur tahap sebenar kesusahan rakyat serta langkah-langkah kesihatan awam secara realistik, kita akan hadapi masalah yang sama sebagaimana negara lain yang menggunakan strategi sebegitu. Pengalaman Iceland, England. Iceland bergantung kepada vaksin sebagai penawar utama. Kemudian mereka buka negara. Akhirnya jangkitan COVID berganda sejurus selepas pembukaan termasuk bila mereka terima pelawat luar negara sebelum mereka bergerak kepada cara-cara lain. Itu bila Iceland dah capai 85% populasi yang telah divaksin. Maksudnya kita kena bersedia. Ini adalah realiti yang dihadapi dan kita tak boleh hanya bergantung kepada pemvaksinan. England buka ekonomi 19 Julai dan akhirnya bakal dibebankan dalam perangkaan. Dalam 4 minggu, 175,000 kes sehari. Sama macam awal Januari tahun ini. Jadi saya harap bila kita dengar permohonan, contoh Bandar Kuching sebut, Parlimen ini cerminan rakyat. Kalau Parlimen pun kita tak boleh adakan pengudaraan yang sewajibnya, yang sepatutnya, it's hard to expect rakyat di luar sana mampu melakukan perkara yang sama. Jadi kita kena mulakan di sini, Speaker. Saya pergi kepada beberapa saranan. Maaf tak cukup masa yang berhormat. Saya minta maaf sangat. Saya minta maaf sangat. Kalau saya habis poin ni, biasa habis pertama. Terima kasih. 10 saat. Okey, pertama isu prihatin sebenar bergantung kepada realiti sebenar. Poin saya pertama adalah kita perlu realistik. Bila bercakap tentang pelan pemulihan negara, yang penting adalah pendapatan garis kemiskinan. YB Jeli pada 2019 telah membawa kepada pendapatan PJK yang lebih mencerminkan realiti semasa. Tapi saya nak tekankan sekarang adalah zaman COVID. Maksudnya rakyat di bawah akan menghadapi kehilangan pekerjaan. Kita nampak hampir 100,000 orang hilang kerja, 7,994 hilang nyawa, maka takkan pendapatan pendapatan garis kemiskinan akan boleh kita guna pakai yang dulu. Tak boleh. It is not realistic. Jadi saya bimbang kalau kita tak ambil kira, kita tidak berlaku adil kepada rakyat. Alhamdulillah kami di Permatang Pauh selepas menurunkan bantuan, sebagaimana saya jelas kepada YB Jeli dah selesai survey, kita turun, kita tanya temu ramah setiap individu. Mengikut sampel, bila kita bagi bantuan, kita tanya, apakah bentuk kemiskinan? Apa yang sedang anda, ibu, ayah hadapi selepas COVID melanda hidup mereka?
Jawab mereka kedudukan untuk memberi makanan kepada anak-anak pun tidak cukup. Jadi mereka memang memerlukan dukungan dan juga revisi daripada kerajaan. Profesor Fatimah Kari, anak Sarawak yang bantu kami jalankan survey ini. Saya tekankan penting kerana beliau buat survey daripada Kerian, Ulu Terengganu, Besut, Kampung Kerinci, bandar-bandar utama di Sarawak. Semua kesimpulan yang sama. Kadang-kadang kita kena memperkenal pendapatan garis kemiskinan yang mencerminkan keadaan semasa untuk mengupaya kehidupan rakyat selepas COVID. Kita juga jangan lupa dalam pelan pemulihan termasuk semua skim yang diumum oleh kerajaan. Sebenarnya kebanyakan skim adalah skim duit rakyat kerana menggunakan caruman dan juga simpanan masa depan rakyat. Maksudnya subsidi untuk menyelamatkan ekonomi Malaysia adalah subsidi rakyat untuk rakyat. Jadi pada saya it's okay, kita faham. Sebab tapi harus ada perencanaan dan juga program yang lebih bersifat realistik. Kalau tidak, kita akan hilang dan kita tak mampu mencapai sasaran. Atau speaker, saya juga ingin menanyakan kerana di sini akan tiba musim tengkujuh. Kalau dalam pelan pemulihan tidak ada dicerminkan apa akan berlaku bila sampai kebanjiran, banjir di pelbagai kawasan, pada tahun 2020, November hingga Januari 2021, seramai 40,000 orang penduduk dipindahkan. Korban nyawa dicatatkan. Semua pengangkutan darat di kawasan yang terlibat dengan banjir terputus. Strategi mitigasi banjir amat penting. Pada awal tahun ini saja, 46,000 kehilangan tempat tinggal. Banjir teruk di Pahang, takkan Babi Pekan tak tahu. Terengganu, Kelantan, Perak, Johor dengan 6 orang terbunuh. Lebih 12,487 keluarga terpaksa ditempatkan di 426 pusat pemindahan banjir. Saya hanya mahu kita ambil kira because this is coming. This is coming. Kalaupun kita sampai 80%, kita ambil kira juga peratusan pelajar yang akan divaksinasi. Kita tak boleh biarkan wujudnya kluster baharu bila kita hadapi krisis banjir. Dato' Speaker, di Pulau Pinang. Minta rumuskan. Ya, baik, terima kasih. Di Pulau Pinang, kami sudah mengadakan kerjasama kerajaan negeri, Nahrim, JPS, pejabat daerah, menyediakan pelan rapi perancangan menjelang banjir nanti. Jadi, kena ada beberapa perancangan kerana kita akan mengalami banjir di kala pandemik. Jadi kesiapsiagaan ini saya minta sangat-sangat dalam pelan pemulihan diambil kira dengan serius, khususnya oleh Kementerian Kewangan juga. Saya akan serahkan dapatan survey kepada Jabatan Statistik Malaysia, Perangkawan, termasuk Kementerian Kewangan. Kerana pada saya isu ini adalah isu that it is once in a lifetime. Bila lagi nak dapat pandemik, kita lihat kerapuhan, kelemahan sistem dan kita ada peluang untuk perbaiki. Dato' Speaker, yang terakhir adalah bila berlakunya tekanan, bila banjir, malapetaka dan sebagainya, sudah tentu isu kebajikan sistem kesihatan kita perlu ambil kira. Saya maklum bahawa kerajaan telah memperkenalkan penyelesaian jangka pendek yang dilakukan untuk melanjutkan tempoh kontrak semua pegawai perubatan. Tetapi ini tak menolak keperluan mendesak untuk memastikan mobiliti kerjaya mereka, termasuklah apa yang disebut oleh Perdana Menteri dalam pengumuman ada perancangan blueprint yang sepatutnya dilaksana oleh Kementerian Kesihatan bagi mereformasi sistem kesihatan dan kelemahan yang jelas in the bottlenecks of the system. Jadi saya fikir kena buat serta-merta, Dato' Speaker. Kita juga dalam dasar ini saya mahu kerajaan perlu prihatin secara sebenar, tolonglah jangan ambil tindakan kepada para doktor yang telah menyertai dengan selamat protes. Bukan saya kata saya sokong hatal ini, hanya masa ni lah nak tunjuk keprihatinan, just settle it nicely. Saya harap amaran yang dikeluarkan oleh KKM tak perlulah kita ambil secara negatif. Kadang-kadang dalam hal ini nak menyelesaikan krisis, nak menyelesaikan kemulut pandemik, kita kena buat and kayu ukur kata-kata kita
adalah pelaksanaan semuanya. Terima kasih, Terima Datuk kasih Speaker. Thank you. Yang Berhormat Pematang Poh.